Assalamualaikum. Saya akan ceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga yang hadir. Jika ada kesilapan dan juga kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Apabila lelaki itu mengandung, Nochman Tenenbaum, lelaki yang pernah bergelar tentera, kegagahannya diakui pasukan tentera Poland sebagai seorang wira negara. Malah sebuah pingat keberanian telah dianugerahkan kepada Nochman sebagai mengenang jasanya menyelamatkan beberapa orang awam pada tahun 1934. Dia telah dinaikkan pangkat sebagai sarjan selepas tempoh perkhidmatannya bersama tentera Poland tamat. Dia mendapati dirinya mengalami satu perubahan besar. Perubahan itu bukan sekadar berlaku secara emosi, tetapi turut membabitkan fizikal. Lelaki berusia 24 tahun itu mendapati dirinya sedang bertukar menjadi seorang wanita. Dia malu dengan perkara itu lalu menyembunyikan diri daripada orang ramai. Bagaimanapun, pada tahun 1937, Nochman dapati perubahan drastik. Pertukaran jantina telah menyebabkan mendapat gejala wanita mengandung. Bimbang sesuatu yang tidak diingini berlaku, Nochman berjumpa dengan doktor di sebuah klinik di Warsaw, Poland. Selepas memeriksa gejala yang dialami Nochman, doktor itu mengarahkan jururawat menyediakan sebuah bilik khas untuk membuat pemeriksaan teliti ke atas tubuh Nochman. Ini kerana ujian air kencing menunjukkan lelaki ini sedang mengandung. Apa yang menjadi tanda tanya doktor dan jururawat klinik ini ialah bagaimana seorang lelaki boleh mengandung. Jadi ujian pemeriksaan tubuh akan menjawab segalanya di bilik khas itu. Nochman membuka pakaian lelakinya dan mendedahkan tubuhnya yang berubah menjadi wanita kepada doktor itu. Hasilnya, doktor mengesahkan Nochman adalah kunsa dan mempunyai ovary. Dia didapati mengandung selama 3 bulan. Nochman tidak dapat menerima kenyataan dirinya sedang mengandung. Dia malu dan bimbang masyarakat akan mengutuknya. Justru dia meminta doktor merahsiakan perkara itu agar tidak diketahui masyarakat. Tidak lama selepas itu, Nochman melahirkan seorang bayi seberat 9 pound. Selepas kelahiran itu, Nochman terpaksa terima hakikat bahawa bayi itu adalah anak yang dikandungkannya. Sebenarnya banyak kes pertukaran jantina yang berlaku secara semula jadi di dunia ini. Salah satu kes popular yang pelik adalah kisah 2 orang kanak-kanak perempuan di Britain bernama Marjorie dan Daisy Farrow. Dikatakan 2 kanak-kanak ini bertukar menjadi lelaki selepas mereka berusia 4 tahun. Asalnya, Marjorie dan Daisy dilahirkan sebagai seorang perempuan. Mereka dibesarkan dan tinggal di sebuah bandar pesisir pantai di Great Yarmouth, England. Kemudian berlaku perubahan jantina ketika mereka berusia 4 tahun. Malangnya, ibu bapa mereka tidak mengetahui lalu menghantar mereka belajar di sekolah khusus untuk perempuan. Apabila mereka berusia 13 tahun, kedua-dua remaja ini telah ditawarkan beasiswa untuk menyambung pelajaran di Yarmouth Girl High School. Marjorie dan Daisy menolak beasiswa itu dan memberitahu ibu bapa mereka tentang perubahan jantina yang dialami oleh mereka. Kemudian ibu bapa kedua remaja ini mengambil keputusan untuk berpindah daripada bandar itu. Beberapa tahun selepas itu, kerana bimbang kisah pertukaran jantina anak mereka diketahui umum, pada bulan Ogos 1939,
Kedua-dua gadis ini kembali ke Great Yarmouth. Kali ini identiti mereka telah berubah menjadi lelaki. Marjorie dengan tebiat menghisap paip telah menukar namanya menjadi Mark Ferro, manakala Daisy Ferro pula telah menjadi David Ferro. Kes Mark dan David Ferro merupakan kes pertama pertukaran jantina yang membabitkan dua adik-beradik. Kemudian kes yang serupa berlaku pula pada pasangan adik-beradik perempuan Mary dan Helda. Mary tinggal bersama kakaknya Helda di Oriston, dekat Plymouth. Mereka merupakan atlet harapan Britain di Sukan Olimpik pada tahun 1927. Mary Wilson telah menjadi juara kejohanan merajam lembing wanita kebangsaan. Kemudian, pada tahun 1934, dia telah mengharumkan nama Britain di peringkat antarabangsa. 2 tahun kemudian, secara tiba-tiba, Mary isytiharkan dirinya telah menjadi lelaki dan menukar nama kepada Mark Weston. Keadaan yang serupa juga berlaku pada kakaknya Helda. Kedua-dua mereka menerima hakikat bahawa diri mereka sudah bertukar menjadi lelaki. Pada 1937, Mark Weston melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis bernama Alberta Berry. Meskipun nasib Mark berakhir dengan baik tetapi tidak buat kakaknya Helda. Dia telah mengalami komplikasi organ seks sehingga menyebabkan terpaksa dibedah. Setelah sembuh, Helda mendaftarkan diri untuk menyertai program Hikmat Negara dengan menukarkan namanya menjadi Harry. Kes perubahan jantina selalu dikaitkan dengan sifat kunsa, iaitu manusia yang mempunyai dua organ seks. Organ seks itu sama ada menjadi jantina serupa atau jantina yang berlawanan. Biasanya, kes lelaki mengandung adalah kes kunsa yang mempunyai dua organ seks berjantina berbeza dan berfungsi. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Cerita sampai di sini. Semoga anda terhibur. Jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.